Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 3 suratul Hashr, ya. Ayat 2, ayat 3, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Dan jika tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, yakni Yahudi, tentulah Allah azabkan mereka di dunia dengan pembunuhan, dan untuk mereka di akhirat pula ialah azab neraka. Kita baca dalam buku sebelum muka surat 98 ayat 2 masih kita belum baca. Muka surat 98. Al-Quran menceritakan bagaimana peristiwa ini terjadi dan bagaimana pengusiran berlaku. Artinya bagaimana peperangan Banu Nadir ini, peperangan dengan Yahudi Madinah ini boleh berlaku, dan bagaimana pada kenyataannya peperangan itu. Katanya huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Dialah, yakni Allah, yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahlil kitab, min ahlil kitab. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengambil tanggungjawab bahawa dia yang mengusir, mengeluarkan ahli kitab itu, Yahudi, dari bumi Madinah. Padahal Yahudi mempunyai beberapa persamaan. Oleh sebab itu Nabi membuat perjanjian keselamatan dengan mereka. Persamaannya ialah sama-sama beragama langit, sama-sama mempunyai Nabi, dan sama-sama memikul tanggungjawab untuk mengamalkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Dan Islam mempercayai Nabi mereka, yakni Nabi Musa AS sebagai Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang wajar kerjasama dibuat dengan mereka, tapi tidak dengan musyrikin, dengan musyrikin di Makkah. Sebab musyrikin tidak mempunyai persamaan, tidak ada titik pertemuan dengan mereka. Itu sebabnya. Jadi bila berlaku peperangan itu, sepatutnya umat Islam juga mengambil kira persamaan agama, sekalipun mereka mencabul perjanjian.
Tapi ayat menyatakan huwallazi, dialah Allah. Maknanya perintah untuk berperang ini bukan ijtihad Nabi, tapi terus daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengambil tanggungjawab sebenarnya untuk memerhatikan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi di dalam dalam pengusiran orang Yahudi dari bumi Madinah. Allah mengambil tanggungjawab ini dengan mengusir keluar orang-orang kafir ahli kitab itu dari kampung dan kediaman mereka. Yahudi namanya ahli kitab. Ahli kitab maknanya bukan saja mereka punya kitab, tapi mereka mempunyai ilmu. Ahli kitab satu penghormatan diberi oleh Islam kepada orang-orang yang mempunyai agama samawi, agama langit. Tidak dikatakan ahli kitab kepada kaum musyrikin. Tidak dikatakan ahli kitab kepada mereka yang tidak mempunyai nabi dan tidak mempunyai kitab samawi, tidak mempunyai kitab-kitab itu. Tidak dikatakan mereka ahli kitab. Ahli kitab mempunyai hukum khas di dalam fiqh Islam. Ahli kitab antaranya lelaki Islam boleh kahwin dengan perempuan mereka, boleh kahwin. Makanan sembelihan, makanan ini wa ta'amul ladzina utul kitab. Ta'am maknanya makanan, tapi jangan terjemah makanan. Jangan terjemah makanan. Setengah orang dia terjemah makanan. Ta'amul ladzina utul kitab, makanan ahli kitab. Tidak. Sembelihan ahli kitab. Sembelihan maknanya sembelihan orang Yahudi kita boleh makan, sembelihan orang Kristian kita boleh makan. Tetapi apa maknanya kalau umat Islam dalam keadaan tertindas pada hari ini dan makanan orang Islam banyak, melambak makanan Islam? Mengapa tinggal makanan Islam? Kalau orang Islam kita pilih makanan orang Yahudi. Dibolehkan orang Islam makan sembelihan orang Yahudi, tujuannya untuk mengekalkan rasa hubungan antara satu dengan lain kerana mereka sama-sama ahli kitab. Demikian juga perkahwinan dibolehkan di antara Yahudi, di antara Muslim, di antara lelaki Islam dengan wanita ahli kitab dibolehkan, tapi tidak sebaliknya. Dibolehkan kerana mengekalkan hubungan sama-sama ahli kitab itu. Penghormatan ini bukan saja kepada kedudukan mereka sebagai jiran, tetapi kepada pegangan mereka, kepada agama mereka. Tetapi apalah artinya beragama jika mereka mengkhianati perjanjian sehingga boleh membunuh, sedia berperang, sedia bekerjasama dengan musyrikin Makkah. Ini hikmatnya. Katanya, ungkapan ini menurut Sayyid Qutb menjelaskan hakikat secara langsung bahawa Allah sendiri menguruskan pengusiran itu tanpa melindungi kudratnya di sebalik tabir tindakan manusia. Dalam banyak hal, apa pun yang berlaku, semuanya berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalah menang, takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang ditentukan oleh Allah. Tapi dalam peperangan mengusir kaum Yahudi ini, peperangan ini huwallazi, dialah Allah jelas tanpa menyembunyikan tangan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kata Said Qutb, dialah sendiri yang mengusirkan mereka dari bumi tempat mereka dikumpulkan, dan mereka tidak akan pulang lagi kepada bumi itu. Tidak akan pulang lagi. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mengambil tanggungjawab, la akhrujanna al-kuffar min jaziratil Arab. Aku akan usir orang-orang kafir, orang musyrikin daripada bumi Arab. Sebab itulah pada hari ini kita lihat sebelum masuk tanah haram ditulis awal lagi kaum musyrikin, orang kafir tak boleh masuk. Jadi yang boleh masuk hanya orang Islam, orang kafir tak boleh masuk, tidak dibenarkan masuk. Mengapa? Sebab itu tinggalan Nabi halau, kenapa nak bawa masuk? Musyrikin lebih buruk lagi daripada ahli kitab, lebih buruk lagi. Ini kawalan Allah Subhanahu wa taala kepada bumi haram Makkah dan Madinah.
Yang boleh masuk itu Islam lah. Yang boleh masuk itu Islam. Tetapi yang boleh masuk pun selama Islam dia mengkafirkan antara satu sama lain pula. Yang patutnya dia boleh masuk, Syiah boleh masuk. Syiah boleh masuk. Lagi-lagi yang kumpulan-kumpulan kita katakan dia musuh Islam, semua boleh masuk. Asalkan atas nama Islam mereka mengucap la ilaha illallah, Islamlah dia, boleh masuklah dia, kerana haram. Mengapa pulanya yang Allah Subhanahu wa taala telah hukum bahawa mereka itu Islam dan Nabi hukum mereka boleh masuk kerana haram, sesama Islam pula yang menentukan pula ini boleh dan ini tak boleh. Ini satu kesalahanlah dari sudut politiknya, dari sudut politik Islam. Mengapa dicari musuh lebih ramai? Kita lihat orang-orang kafir ahli kitab yang dimaksudkan ialah kumpulan-kumpulan Yahudi Banu Nadir yang menetap di Madinah. Ini maksudnya ahli kitab Banu Nadir. Banu Nadir ini anak-anak An-Nadir adalah dulunya barangkali datuk nenek mereka dulunya nama Nadir. Kalau anak cucu dia ni dia letak namanya An-Nadir. Anak cucu dia disebutnya kabilah Banu Nadir. Ada lagi yang kabilah-kabilah lain Yahudi dahulu. Tapi Yahudi sekarang ni kita tak bunyi dah pun. Sebab mereka dah pergi ke barat, dia celup, dia buang habis dah. Banu Nadir, Banu Quraizah, Banu Qainuqa ni sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Malah darah Yahudi sendiri itu pun sudah dipertikaikan. Darah Yahudi, boleh jadi mereka pun tidak ada Yahudi lagi, sudah bercampur, sudah kahwin macam-macam lagi. Itu pada kenyataannya. Kajian-kajian menunjukkan bahawa darah Yahudi sudah tidak diyakini lagi, tidak sebenar lagi. Nabi SAW pernah memeterai perjanjian damai dengan mereka untuk mengambil sikap berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana jika berlaku peperangan Nabi tidak akan masuk kepada pihak mana-mana, tidak akan bersama dengan Yahudi, tidak akan bersama, tapi tidak bertindak terhadap mereka, tidak bertindak. Ini satu politik yang cukup tinggilah maksudnya dalam hal keselamatan. Antara bukti-bukti perjanjian yang dimeterai ialah inna man tabi'ana min yahuda fa inna lahum nasr wal uswatu ghairu mazlumin wa la mutanasirin alaihim. Orang-orang Yahudi yang mengikuti kita, ikuti Islam, ikuti orang Islam, maka mereka berhak mendapat pertolongan dan pembelaan, tidak harus dianiaya dan tidak harus bersekongkol menentang Yahudi. Ini satu perjanjian. Dia bawa perjanjian inilah Nabi SAW pegang hubungan kerjasama dengan Yahudi. Yang kedua, motif dalam perjanjian juga menyebutkan wa innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharibin wa inna yahuda bani auf ummatun minal ma'al mu'minina lil yahudi dinuhum wal muslimina dinuhum mawalihim wa anfusuhum. Jika terjadi peperangan, kaum Yahudi hendaklah mengeluarkan perbelanjaan yang sama dengan orang-orang mukmin. Yahudi Banu Auf ni sama satu kumpulan. Yahudi Banu Auf adalah umat yang bersama orang-orang yang beriman. Bagi Yahudi bebas dengan agama mereka, dan bagi kaum muslimin juga bebas dengan agamanya. Begitu juga orang-orang yang di dalam perlindungan, begitu juga orang-orang yang dalam perlindungan dan orang yang diberi dalam perlindungan dan diri mereka. Lain terjemahan tu. Mawalihim wa anfusuhum, mawalihim perlindungan mereka. Dan bagi orang Islam, walil muslimina dinuhum, bagi orang Islam bebas meneruskan agama mereka. Mawalihim perlindungan terhadap mereka, hamba-hamba mereka dan diri mereka. Mawali itu hamba dan diri mereka. Maknanya orang Yahudi meliputi hamba-hamba mereka dan diri mereka sendiri diberi perlindungan. Sekalipun butir-butir perjanjian itu jelas, namun kaum Yahudi tidak boleh dipercayai
Mereka sentiasa menunggu kejadian-kejadian buruk menimpa orang Islam. Apabila berlaku peperangan Uhud dan kaum muslimin mengalami kekalahan, nyatalah niat jahat yang selama ini mereka pendamkan. Pemimpin mereka Ka'b bin al-Ashraf. Ka'b al-Ashraf, namanya Arab lah, sebabnya Yahudi ini Yahudi Arab. Nama Ka'b al-Ashraf pun berusaha mengadakan perjanjian bersekutu dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy ni orang Mekah, musyrikin Mekah. Ka'b bin al-Ashraf mengetuai satu pemikiran pada ketika ini wajar kita putuskan hubungan dan kita bersama kaum musyrikin yang datang dari Mekah. Khabarnya kaum musyrikin pimpinan Abu Sufyan akan membuat serangan. Sekarang tiba masanya, kata Ka'b bin al-Ashraf, kita bersama dengan musyrikin Quraisy untuk menentang Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Dia dan suku Banu Nadir yang dipimpinnya pergi ke Mekah untuk mengadakan perikatan dengan kaum Quraisy untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa jahatnya niat kaum Yahudi semasa mereka baru saja menandatangani perjanjian keselamatan. Allah mewahyukan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan jahat itu, lalu menyuruh Ka'b bin al-Ashraf dibunuh. Lalu dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Dibunuh. Nabi ini wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kepada Nabi bahawa Ka'b bin al-Ashraf merupakan pengkhianat kerana mereka mengadakan kerjasama. Nabi memerintahkan seorang sahabatnya bernama Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Aslam diperintah Nabi bunuh Ka'b bin al-Ashraf. Lalu dia dibunuh. Sehubungan ini juga turunnya ayat innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Ini ayat diturunkan mengenai orang yang membatalkan perjanjian yang telah dibuat, yang telah ditandani sebelum ini. Katanya sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yuharibunallaha wa rasulahu, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini kaum Yahudi dan khususnya Ka'b bin al-Ashraf. Mereka zimmi sepatutnya, tetapi keluar daripada hukum zimmi itu sebabnya mereka menentang orang Islam, menentang perjanjian. Jadi ini ayat ini masih kekal. Ayat tidak dimasukkan, kekal, iaitu kepada kaum orang kafir yang dikategorikan mereka sebagai kafir harbi. Siapa kafir harbi? Kafir yang tidak memelihara keselamatan umat Islam. Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan keganasan di muka bumi ialah mereka dihukum. Ini hukumannya. Mereka dihukum bunuh, atau dihukum salib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara berselang, atau dibuang negeri. Demikianlah mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Kelak mereka akan memperolehi azab yang amat besar. Jadi ini hukum yang ditetapkan ke atas mereka, bukan saja bunuh, tapi kalau tidak dibunuh pun potong kaki dan tangan berselang, tangan kanan, kaki kiri. Hukuman bunuh dalam ayat ini berjalan apabila Ka'b bin al-Ashraf sebagai ketua pengganas itu dibunuh dan kaumnya diusir dari negeri tempat kediaman mereka.
di sini min diyarihim li awwalil hasyri, dibunuh dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Ka'b bin al-Ashraf dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Jadi tentunya lah jika undang-undang ini diperkenalkan pada hari ini, tentulah dunia akan mengatakan ini satu kezaliman. Tapi yang pentingnya barisan umat Islam lebih dahulu perlu dirapatkan, berkukuh kuat. Selama umat Islam tidak mempunyai kedudukan yang kuat, bagaimana undang-undang yang seumpama ini malah boleh jadi yang terbunuh bukan orang Islam yang akan dibunuh, bukan saja mereka tetapi orang Islam yang akan dibunuh. Ini hakikat yang ternyata pada hari ini. Kemudian kita setakat itu dulu. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.